Jadi kita kembali kepada Mazlan untuk soalan yang terakhir itu, bagaimanakah kita nak masukkan akidah itu ataupun tauhid itu, macam mana kita nak masukkan dalam kehidupan seharian kita lah. Dalam kehidupan seharian kita ni, kita makan, minum, bila masanya kita nak fikir pasal akidah? Saya ni tak buat apa-apa, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Bila masuk kita nak tauhid tu dalam diri tu? Jadi boleh bagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat panel, moderator dan tuan-tuan dan puan-puan. Satu masa Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam sahaja. Maknanya ialah orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, cakapnya baik. Kenapa boleh cakap baik? Iaitu kerana merasa dirinya bertuhan, kerana merasa dirinya dipantau oleh Allah Ta'ala. Dalam pengajian sifat 20, sifat ada itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketujuh-tujuh sifat ini, 6 daripadanya bertakluk, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi bila kita beriman bahawasanya kudrat Allah itu menjadikan, iradah Allah Ta'ala itu menentukan segala benda di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu berkata-kata dengan kalam yang qadim lagi azali terhadap perkara yang wajib, perkara mustahil dan juga perkara yang harus. Bila kita menjaga lidah kita daripada bercakap perkara yang tidak sepatutnya, bererti kita beriman bahawasanya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Baik, kalau kita kata perkataan yang baik, pasti kita merasakan Allah maha mendengar. Apa kaitan dengan Allah maha melihat? Di sini kehebatan sifat 20, iaitu Allah itu mendengar, Allah itu melihat sesuatu, asalkan dia ada. Seperti kita katakan, suara didengar oleh telinga, tapi tidak dilihat oleh mata. Namun, suara yang kita sebutkan, kita menyebutkan sesuatu yang baik, Allah mendengarnya dan Allah juga melihatnya. Maka bila kita mengatakan perkataan yang baik, itu sebahagian daripada af'al Allah Ta'ala yang kita tauhidkan. Sebagaimana kita beriman, Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik, maka sedapat mungkin orang yang beriman ini melakukan kebaikan tersebut kerana apa dia? Kerana dia menilai ataupun memperuahkan ataupun apalagi istilahnya, iaitu dia menghargai segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dia. Saya tak masuk kepada perbahasan tasawuf yang agak mendalam, cuma saya cuba carikan istilah-istilah yang kita mudah faham. Iaitu kalau kita bercakap, itu af'al Allah Ta'ala. Kalau kita berjalan, itu juga af'al. Maka segala perbuatan kita tadi Allah amanahkan untuk dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melakukan kebaikan, bererti sebenarnya kita meyakini Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi tanda kepada perbuatan Allah yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi setiap saat.
Kalau kita perincikan dalam kitab Hasyih Asy-Syarqawi membahaskan bahawasanya takdir itu berlaku ala sabil tajaddud, iaitu sentiasa baharu. Berarti pada setiap saat ta'alluq qudrat iradat Allah Ta'ala sentiasa terjadi. Setiap saat. Katakan kita menggerakkan tangan kita dalam masa berapa saat, katakan 3 saat tangan kita bergerak seperti ini, setiap saat itu takdir Allah Ta'ala. Seorang yang senantiasa mata hatinya memandang itu adalah sebahagian daripada afal Allah Ta'ala yang dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, berarti hatinya sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Contoh, kita melihat kepada kisah yang terjadi kepada Majnun dan juga Laila. Kita biasa dengar nama Majnun dan juga Laila. Dia kata, amurru ala diyari Laila, uqabbilu zal jidari wa zal jidar, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbul lati sakana diyar, man sakana diyar. Dia kata, amurru ala diyari Laila, aku berjalan, aku melalui beberapa rumah, yang rumah itu adalah rumah Laila. Aku mencium setiap dinding rumah Laila. Walhal Laila tak ada di situ, tetapi rumah itu pernah didiami oleh Laila. Bukan aku mencintai rumah yang pernah diduduki oleh Laila, tetapi aku mencium itu karena mengasihi orang yang pernah tinggal di situ. Orang dah tak ada, tapi terpandang sahaja rumah, teringat kepada Laila. Jadi kerana kecintaan kepada Laila tadi, nampak selipar Laila pun tinggal Laila. Sebagaimana kita katakan sayang kepada tuan kita, katakan Lieutenant Colonel, kita kasih dekat dia. Kita pergi rumah dia, kita tengok kereta dia ada tak ada. Terpandang kereta dia, kita kata tuan dalam rumah. Kalau kita lihat kereta tak ada, kita kata tuan tak ada di rumah, mungkin keluar. Tengok kereta tak ada, selipar ada, kasut juga ada, kita kata mungkin kereta dia jangan keluar, tapi dia ada sebab selipar dia ada. Bagaimana kita boleh merasakan dia ada di dalam cuma berpandukan kepada selipar juga kereta? Kerana kita kenal ini adalah milik dia. Demikian alam ini kesemuanya milik Allah Ta'ala. Bagaimana kalau mata memandang tetapi tidak pernah nak relate kepada penciptanya, yakni Allah Ta'ala? Kalau seandainya memang dia mencintai Tuhan, maka dia melihat alam ini, pokok, melihat manusia, melihat apa sahaja, kesemuanya dia akan hubungkan kepada pencipta, yakni Allah. Kalau cantik yang dilihat, dikatakan subhanallah. Kenapa dipuji Allah Ta'ala? Walaupun dilihat cantik itu pada makhluk, tapi ciptaan itu daripada Allah Ta'ala. Bagaimana berdatang sabar dalam hati dia terhadap kerenah manusia? Kalau dipandang itu kerenah daripada manusia, itu istilahnya tidak bertauhid. Kalau dipandang itu daripada Allah, cuma Allah menjelmakan atau mengkehendaki dia demikian, dipanggil af'al tadi, maka terpandang saja datang kesabaran dalam jiwa kita. Sebab kita merasakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ta'alluq dengan sifat iradah yang dikatakan ta'alluq takhsis dalam menentukan perbuatan setiap makhluk sebagai ujian kepada kita supaya melihat bahawasanya itu daripada Allah, dipanggil tauhidul af'al. Maka seandainya ini yang kita sentiasa biasakan, maka kita sebenarnya sentiasa bertauhid, sentiasa kita ingat kepada Allah. Walaupun mulut kita tidak mengatakan Allah, Allah, atau kita tak memegang tasbih, tapi yang dikehendaki adalah hati yang sentiasa terpaut, sentiasa terikat kepada pencipta, yakni Allah. Atau dikatakan dawamul hudur, sentiasa hati ini hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak menyebut Allah Allah atau la ilaha illallah, tetapi keterkaitan di antara hatinya dengan Allah tadi dihubungkan dengan af'al Allah Ta'ala. Dan af'al Allah Ta'ala ini tidak akan dapat dirasakan, melainkan kalau ada nurul iman dalam hati dia. Kalau tidak ada nurul iman, maka tidak akan dapat melihat. Dan iman ini pula bukan boleh dibuat-buat. Dia mesti dengan cara, kata Datuk Syuhada, iaitu dengan cara mengaji. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itulah imam kepada amal.
Artinya ialah amal itu makmum kepada ilmu, ilmu itu yang memandu. Seandainya ilmu rukuk, kesemua kena rukuk. Kalau ilmu itu i'tidal, kesemuanya kena i'tidal. Artinya ialah kepatuhan amalan tersebut berdasarkan kepada ilmu yang melahirkan keimanan sehingga dapat merasakan setiap saat Allah itu sudah sewujud. Dan Allah sentiasa hebat. Kalau tidak, maka tidak akan dapat kita rasakan. Maka pengajian seperti ini, apapun istilahnya, sama ada dikatakan sebagai tauhid khas atau ma'rifat khasah atau tauhid, tasawuf dan sebagainya, sebenarnya ialah kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Maka jadilah kita seorang sufi. Maka orang sufi tersebut, kalau dia memang ahli sufi, pasti dia akan berdasarkan kepada tauhid. Kaedah yang dibuat oleh Syekh Ahmad Zarruq ialah al-haqiqah idza tukhalifu syari'ah fa batilah. Hakikat atau tasawuf itu kalau berlawanan dengan akidah, maka tasawuf itu adalah terbatal. Makna syariat itu menjadi apa, garis panduan dia, mi'yar, timbangan dia. Kalau bertentangan dengan syariat, apa jua bentuk hakikat akan terbatal. Maka dengan sebab itu ilmu sangat perlu, sehingga bila kita ada ilmu, kita ada iman, iman kita inilah yang akan sentiasa membantu kita untuk memandang tentang kewujudan Allah, tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah dan sebagainya. Kalau tidak ada ilmu, maka terpotong yang pertama, maka ini juga akan terpotong. Seperti dalam waqaf kita kata inqita'ul awal. Inqita'ul awal, maka ats-tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah, yang kesemuanya akan terputus sama sekali karena terpotong pada awal lagi. Bila ilmunya tidak ada, maka ternafi segala yang lain. Jadi tuan-tuan, kita mengaji tauhid, kita perdalamkan, insya-Allah kita tidak akan jauh daripada agama kita. Kalau kita tidak mengaji, maka apa pun yang datang kita akan mudah menerima, kerana kita bangsa kita inilah bangsa yang sentiasa mengambil dan tidak pernah memberi. Tuan-tuan, terakhir kita boleh melihat anak bangsa kita pakai apa, dia pakai cap, pakai benda yang bukan daripada agama kita. Tetapi pakaian kita, kebaya katakan, kebaya kita, baju Melayu kita, siapa pun bangsa lain tak pakai. Makna bawa lah kita punya baju Melayu dengan kain songket ataupun samping kita ke UK, orang UK tak nak pakai. Tapi pakaian orang UK akan sampai ke sini. Pakaian orang Korea akan sampai ke sini, kita akan pakai. Kerana bangsa kita ialah bangsa yang menerima tapi tak pernah memberi. Tapi bangsa lain tersebut bagi dan kita tahu kita adalah lambakan, kita akan terima semua. Demikian kalau kita tidak ada ilmu, segala benda akan kita serap. Pahaman Qadariyah ke, Jabariyah ke, Wahabiyah ke, apa jua pahaman akan kita serap kerana tidak ada ilmu. Ditambah dengan bangsa kita ialah bangsa yang suka mengambil dan tidak pernah memberi. Betul tak tuan-tuan? Tak jauh lah, sedekah cukup kan. Kita suka terima tapi kita tak nak bagi. Walaupun bukan banyak pun, 10 sen ke, RM1 ke, asal memberi kita susah. Tapi menerima kita cukup suka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang boleh saya simpulkan ini adalah ini juga baru saya belajar lah sebenarnya. Sabilit tajaddud tadi sabilit tajaddud tu maknanya contohlah kalau kita pergi kita tengok dinding lah mungkin kita pergi balik dinding dalam 20 tahun kita jumpa dinding yang sama, mungkin dia dah hitam kan, dia dah berkerak berdaki. Maknanya saya ada belajar tu disebut apa, takdir Allah itu setiap saat walaupun kita tak nampak. Mungkin sekarang kita kurus, lagi 5 tahun tiba-tiba gempal sikit ke, kita tak perasan pun. Tapi takbir Allah itu di setiap saat kita, untuk kita merasakan ketauhidan itu ada di dalam diri. Dan juga nasihat daripada Dr. Muhammad Yusri Mazlan tadi, kita ini bangsa yang suka menerima. Jadi jangan sampai akidah pun kita terima semua. Apa yang datang terima, kita tak apa. Jadi tetaplah seperti mana yang kita tengah perjuangkan juga, kita juga menyokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 yang mana untuk menetapkan bahawa akidah ini cuma fahaman Asy'ariyah Maturidiyah saja. Kita tak nak banyak-banyak fahaman. Semua fahaman masuk kan, sebenarnya yang masuk itulah ajaran sesat.
tetapi dia cuba menormalisasikan fahaman tersebut sebagai fahaman yang benar, tetapi mereka adalah fahaman-fahaman yang telah diharamkan tetapi diubah nama saja. Jadi